Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam makmur Johor, salam kestabilan untuk masa depan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadirat sekalian, sahabat-sahabat saya, bersama dalam rancangan Sembang Kopi. Ya, malam-malam ni tuan-tuan 11.15 muda belia, inilah masa kita nak bermain Mobile Legend, PUBG, push rank masa ni lah. Ataupun untuk pelajar-pelajar yang tengah final exam, esok ada paper, malam ni baru nak mula study kan. Baru nak study. Jadi pada hari ini yang kita akan kupaskan sebenarnya. ya, betul. Terima kasih Farid. semua yang lihat. Betul. Tuan-tuan, pada malam ini dalam sesi Sembang Kopi siri yang pertama bersempena Pilihan Raya Negeri Hangat terbaik. Apa yang ada hari ini tuan-tuan? Sebabkan malam ni saya nampak macam ada yang dah lesu. Kita Betul. bagikan satu semangat untuk semua. Lihat kita orang malam ni, Ya. kita kupaskan sama-sama. Baik, InsyaAllah. Farid. Apa isu yang pertama? Hari ini 26 Februari 2022, tarikh yang penting untuk semua parti politik yang bertanding dalam Pilihan Raya Negeri Johor 2022. Betul. Penamaan calon. Penamaan Hari ini kita dengar cerita tak ada yang ditolak borangnya, betul? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah cantiknya demokrasi di Malaysia. Jadi Farid, isu yang pertama apa dia? Isu yang pertama sebenarnya, Ifan. Ya. Kalau kita lihat dari segi ucapan. 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 Ucapan Keyword siapa? Dia, ucapan siapa? Ya. Orang kata Tan Sri Muhyiddin Yassin lah, senang cerita nama dia. Ucapan Tan Sri saya Muhyiddin macam pernah Yassin merupakan pemimpin Perikatan Nasional telah mengatakan, telah memberitahu mereka yang berada di ceramah itu dengan macam mana cara dia? Kita cakap pasal KWSP. Keluar. Itu yang Keluar, saya dapat. keluar. Saya dengar keluar 3 kali. Tak tahu keluar. lah apa yang keluar. Lagi afdal orang kata kalau keluar. Tapi boleh saya hujah sikit berkenaan ni? Boleh. Sila Farid. Kita nak dengar ni, apa tuan-tuan, jadi. apa yang jadi sebenarnya tentang isu KWSP ni, tuan-tuan? Isu KWSP ni sebenarnya adalah salah satu isu yang boleh saya katakan untuk menutup kesalahan mereka pada masa lepas sebenarnya. Kalau kita lihat, isu KWSP ni untuk mangsa-mangsa banjir lah sebenarnya. Yang paling yang dia panas sebab masa banjir sebenarnya. Masa COVID dulu. Masa COVID dulu dan sebagainya. Tetapi isu ini baru nak naik time PRN ni. Kerana apa? Kerana isu ini sebenarnya disalahkan kepada Kerajaan Barisan Nasional ataupun orang kata kerajaan yang dipimpin oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tapi Farid, saya ada tengok satu fakta kes lah berkenaan perkara ni. Pasal KWSP ni, dulu kita rakyat susah, tak ada duit dan sebagainya. Mintalah Tan Sri, tolonglah Tan Sri, kami nak keluarkan 10,000, ini duit kami, bukan duit siapa, kami belum tentu hidup sampai 55 tahun, tak tahu esok mati. Ada yang cakap sebab macam tu. Menangis, merayu minta. Tan Sri buat tak tahu ya. Betul. Siapa yang desak mula-mula Farid? Sebenarnya untuk dijadikan cerita untuk penonton yang lihat live kita pada malam ini. Sebenarnya apa yang berlaku untuk menjawab persoalan tentang KWSP yang dibawa oleh Tan Sri sebenarnya ialah pada ketika 2020 lagi sebenarnya. Pada bulan September 2020 lagi Datuk Seri Najib telah menggesa kerajaan untuk meluluskan ataupun memberi bantuan dari segi KWSP kepada rakyat Malaysia. Tetapi apa yang dijawab pada ketika itu ialah Tak boleh. tak boleh. Kita tersekat sebenarnya.
Kemudian susulan daripada itu, Betul. pemuda UMNO pula datang. Betul? Betul. Dah lepas pemuda UMNO dibentangkan dalam Dewan Rakyat, diberikan pula syarat-syarat tak munasabah. Ya, syarat-syarat yang tak munasabah yang mana bukan nak memudahkan, tapi nak menyusahkan. Betul. Jadi, sebenarnya Abah ni sayang korang ke tidak? Sebenarnya saya sebagai mahasiswa sendiri tertanya-tanya. Duit KWSP tu duit Abah ke duit rakyat Malaysia? Ya. Yang sebenarnya nak susah sangat kita nak keluarkan ni. Jadi saya rasa Abah ada tengok ni. Abah kalau tengok tolong jawab duit KWSP tu duit rakyat Malaysia ke? Duit orang Johor ke duit Abah? Ke duit Abah sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang melihat pada malam ini nak kemukakan hujah kalian, boleh di ruang komen di bawah. InsyaAllah kita akan baca juga nanti. Kita akan tengok komen-komen daripada netizen-netizen Malaysia, macam mana, apa pendapat korang tentang KWSP ni sebenarnya. Apa yang susah sangat pada zaman 2020 itu, zaman pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, perkara ini sudah naik, sudah ditimbulkan oleh bermulanya daripada Datuk Seri Najib sendiri untuk menggesa kerajaan mengeluarkan, memberi kebenaran mengeluarkan duit KWSP kerana pada ketika itu rakyat memang susah. Rakyat memang terjerut dengan COVID-19 ni sebenarnya. Tak semua orang boleh survive, tuan-tuan. Baik, Farid. Itu isu yang pertama. Dah nampak dah siapa pembohong, siapa yang betul memperjuangkan nasib rakyat. Betul. Dalam arti kata lain, kalau kita tengok Piala Sumbangsih malam ni, BN 1, yang lain-lain kosong. Saya nak sebut satu-satu detik, tuan-tuan. Banyak yang bertanding. Saya risau tu. Tapi malam ni Johor leading. Untuk yang sokong Kuala Lumpur tu, salam takziah saya ucapkan. Baik, Farid, itu isu yang pertama, 1-0. Alhamdulillah, kemenangan pertama di pihak kita. Saya tidak boleh cakap apa-apa sebab pada Piala Malaysia yang lepas, saya sebenarnya nak sokong JDT. Okay. Cerita dia macam ni lah, kita buat kad sikit, saya nak menyokong JDT, tiket habis. Jadi saya terpaksalah pergi ke Kuala Lumpur, belah KL. Lepas tu menang? Lepas tu menang pula, tuan-tuan. Lepas tu sorak tak? Dah menang, tuan-tuan. Takkan kita nak tersengat dekat situ, tuan-tuan. Jadi kita mesti sorak sekali. Ini bahaya, ni lalang ni bahaya. Tapi apa-apa pun saya ucapkan tahniah kepada rakyat Johor kerana kemenangan berpihak kepada anda untuk malam ini. Ya, okey. Tahniah. Baik, yang kedua. Farid, isu yang kedua. Isu yang kedua. Berat tadi, juga isu ni. Saya ni orang Larut, Farid. Orang laut? Orang Larut, Perak. Tadi petang, keluar satu artikel Malaysia Kini oleh ahli parlimen kesayangan saya, Allah. Hamzah Zainuddin. Masya Allah. Katanya calon Barisan Nasional ni semua penyokong kluster mahkamah. Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Siapa yang menyebutnya tadi? Lagi sekali kita ulang lagi sekali. Siapa? Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Siapa tak kenal? Kingmaker terbaik Malaysia. Atau lebih kali sebagai broker Malaya. Baik, Datuk Seri Hamzah dalam kenyataan beliau mengatakan rakyat tak sepatutnya pilih calon Barisan Nasional sebab mendukung orang korup, mendukung kebatilan dan kejahilan. Ya Allah. Kluster mahkamah lah orang kata kan. Kluster mahkamah dia kata. Tapi sebenarnya Farid, sini saya nak cerita ni apa yang berlaku. Persilakan. Sebenarnya kalau nak bercakap pasal soal integriti, soal kesetiaan pun perlu diambil kira. Betul. Setia kepada parti, kekal menang atas tiket orang lain, tiket Barisan Nasional, melompat ke bersatu, itu pun boleh dipersoalkan integritinya. Maksudnya beliau menang atas tiket Barisan Nasional. Ya. Wow. Tapi melompat itu dia lupa. Maksudnya diklarifikasikan sebagai kluster katak lah kiranya. Katak. Lompat, si katak lompat, Larut pun ada. Okey. Baik. Kita kopi dulu. Harga pula tegak. Harga tegak. Sila. Okay, Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembang kopi katak ni tak sah kalau tak ada kopi. Betul. Nama pun sembang kopi. Kalau si manting kita buat ting. Jadi, tuan-tuan, saya nak katakan sebagai seorang penyokong Barisan Nasional, sebagai seorang anak muda yang bersama Barisan Nasional, saya di Larut, yang pertama saya tidak menyokong katak. Yang kedua, saya tidak mendukung salah laku pemimpin. Sebab tu hari ini rata-rata ahli UMNO, penyokong Barisan Nasional, pengundi Barisan Nasional tidak menyokong tindakan-tindakan salah laku ni. Betul. Kalau ada kes, buat di mahkamah. Hukum, kalau jatuh hukum pun dah salah.
Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? The Itu highest salah. law on Salah earth. jangan kita tegakkan. Betul. Benda baik kita tegakkan. Betul. Kita berprinsip dan kita sentiasa memegang kepada rukun Islam itu. Kan? Betul. Yang salah kita salah. Salah tetap salah tuan-tuan. Lompat pun salah. Tapi jangan lupa. Janganlah sebelum lompat, yang melompat ini pengkhianat. Selepas melompat, Ya. saya berhijrah daripada satu kebatilan kepada yang lebih baik. Apa ni tuan-tuan? Apa ni, tuan-tuan? Apa kata tak anda, baik, tuan-tuan? Tak baik. Datuk Hamzah kalau tengok tu kerja-kerja lah. Baik. Itu isu yang kedua, menyokong kedua. kluster mahkamah. Saya dah jawab Datuk Hamzah. Jangan cakap saya tak jawab. Jadi yang ketiga, hari ini dan semalam berlegar di internet berkenaan dengan calon Sungai Balang kalau tak salah di Muar. Betul. Calon Sungai Balang. Ini satu propaganda politik yang saya rasa cukup jahat. Betul. Saya peliklah Farid. Mereka kata mereka nak promosikan politik matang. Tapi mereka kutuk kita, mereka hina kita. Masih politik Kan? yang tua. Masih lagi mengamalkan Tapi sebenarnya apa politik yang berlaku sebenarnya, Ifan? Apa yang berlaku sebenarnya? Masyarakat nak tahu. Daripada sebelah sana kata calon di Sungai Balang ini ditolak oleh rakyat. Wow. Sebab itulah saya kata, hari ini saya nak pesan kepada sama ada Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. Yang pertama, jangan sibuk jaga tepi kain orang. Tapi kain sendiri terselak tuan-tuan. Macam mana tu? Kalau kain sendiri terselak tu? Sebab apa? Sebab kita tengok, kalaulah kata kita ada konflik di Sungai Balang ke apa, walaupun tak wujud dah, dia lupa ke di Lakin bertembung sesama sendiri. Muda dengan PKR bertembung di Lakin. Betul. Tak ada grup WhatsApp ke? Betul. Dan baru-baru ini pun pada pukul 10.34 PM yang lepas. Baru je lagi. Baru dalam 2 jam ke sejam yang lepas, ada statement yang dikeluarkan lah. Ini menarik ni. Ada Paling statement yang baru dikeluarkan. ni. Apa tu Farid? Statement yang mengatakan mereka kesal lah atas apa perbuatan muda di Dun yang di Lakin, di Dun Lakin itu. Perebutan kuasa lah juga, perebutan kerusi sebenarnya. Kerana mereka sebenarnya kalau kita lihat, YB Syed Saddiq sendiri pernah berjumpa dengan Anwar Ibrahim sebelum PRN ni. Dan kami mengingatkanlah sebagai mahasiswa sendiri tuan-tuan, melihat perkara itu sebagai satu pendamaian. Tetapi sebenarnya ianya bukanlah satu pendamaian, tetapi bagaikan permulaan kepada idea untuk meruntuhkan institusi masing-masing. Saya boleh katakan macam tu. Ini kerana orang kata apa? muda-muda dah khianat ni. Muda-muda tapi politiknya tua. Tahu ke politik tua tu apa? Bolehlah ke TikTok. Boleh ke TikTok apa tu? Bolehlah ke TikTok yang saya ada studio sendiri nanti. TikTok ya ke bang? Ini bukan iklan berbayar. Bukan iklan berbayar. Jadi tuan-tuan boleh follow YKB Ya ke Bang, Ya ke Bang di Studio. TikTok dan juga di Instagram. Betul. Ada macam mana apa kita cerita pasal politik Politik tua tua. dan politik muda. Bukan muda yang satu tu ya. Muda yang hitam tu rakyat Johor saya pesan tolak awal-awal. Kalau kawan sendiri dia boleh makan, tuan-tuan perempuan pengundi dia lagilah dia makan, dia buat tak tahu je lepas ni tuan-tuan. Tak silap saya lah, pemimpin muda, anak muda zaman sekarang ni, mahasiswa zaman sekarang ni sangatlah menentang konsep katak dalam politik ni sebenarnya tuan-tuan. Betul. Tuan-tuan lihatlah tuan-tuan, bukalah mata tuan-tuan dengan mengundi anak parti muda ni sendiri. Saya tak boleh nak katakan anak muda kerana yang paling muda dalam PRN ini adalah daripada Barisan Nasional. Betul, umur 26. Berumur 26 tahun. Walaupun nama parti politiknya bukan muda. Betul. Tetapi muda itu diambil sebagai general. Sebab tu saya nampak ini merupakan taktik mereka untuk tackle, mengambil sepenuh semua minda-minda anak muda untuk mendoktrin mereka untuk memilih muda sebagai pilihan mereka di pilihan raya. Tapi mereka silap. Mereka silap. Dia ingat semua anak muda ni level orang muda yang duduk dalam muda ramai ni. Dia ingat Banyaknya semua orang muda main saya game kot. Dia ingat semua orang main PUBG kot. Betul. Tapi yang main PUBG pun tak semestinya tak tahu. Betul. Sekarang ni semua di ujung jari. Yes. Sebelum tidur, kalau dulu kecil-kecil Farid, saya baca doa tidur. Sekarang saya scroll TikTok. Sampailah tertutup sendiri. Sampailah tempat screen phone tu atas muka baru saya tutup kadang-kadang.
Betul. Beza tu. Tapi jangan amalkan adik-adik kalau yang Bergurau menonton saja, kat rumah tu. tuan-tuan. Tak baik baca doa tidur sebelum tidur. Jangan main TikTok. Okey, baik. Farid, 3 isu. Yang pertama Tan Sri Muhyiddin menipu lah. Saya cakap. Betul. Dia Menipu kata lah kita tak sebenarnya. desak. Padahal kita desak berdegar-degar nak runtuh Putrajaya baru dia buatnya KWSP tu. Betul. Yang kedua, kita cakap pasal apa tadi? Kita cakap pasal apa ni? Pasal- sebab dah malam ni dia minum kopi dia Kopi. terlupa Saya kena sikit minum lagi, kadang-kadang. saya kena minum lagi. Kena minum lagi. Dia kata calon BN penyokong kluster mahkamah. Datuk Hamzah Zainuddin kata. Betul. Saya dah jawab. Yang ketiga pun tadi Isu kita berkenaan dah jawab, tentang berkenaan Sungai Balang. Sungai Balang. Dah jawab. Yang keempat dan juga terakhir malam ni. Yang keempat sebenarnya tuan-tuan, sebagai mahasiswa kita selalu tengok online, kita selalu tengok update lah setiap parti politik. Dan ketika melihat ucapan daripada salah seorang daripada adun muda ni, calon muda ni, nama dirahsiakan. nama dirahsiakan, Tapi yang kawasannya Don Setiawangsa. Setiawangsa. Puteri Wangsa nama Puteri dia. Wangsa. Ya Puteri Allah. Wangsa. Setiawangsa Kuala Lumpur. Minta maaf. Saya keliru lah semenjak Kuala Lumpur kalah dengan Johor ni. Allah. Suka rakyat Johor tengok live kita malam ni ya. Saya penyokong Johor, ni penyokong Kuala Lumpur. Okey. Jadi apa yang berlaku, beliau telah mengetengahkan 3 poin utama, iaitu yang pertama orang kata apa, retail FDI lah sebenarnya. Johor ni menurun sebanyak 70% pada tahun pada tahun, nampak saya kata 19 kerana apa? Kenapa kita nak tengok masa silam ni kan? Pada tahun 2019 hingga 2020. Dan poin yang kedua adalah sekejap saya lupa sikit dia. Kadar pengangguran. Kadar pengangguran di rakyat Johor yang bekerja di Singapura berkurangan. Semakin meningkat lah kiranya. Semakin meningkat. Di Malaysia ni macam tak ada kerja lah. Macam tak ada kerja lah. Maksudnya semua orang tak ada kerja kiranya. Dia katakan macam itulah kat Johor ni. Dan yang terakhir sekali adalah kadar bunuh diri meningkat. Juga meningkat. Jadi saya terdetik sebenarnya nak menjawab persoalan yang telah dihujahkan oleh saudari Don Puteri Wangsa tu. Yang pertama untuk retail indeks tu sebenarnya peratusan itu jatuh pada tahun 2019 sehingga 2020 bukan sebab Barisan Nasional tuan-tuan. 2019 siapa pemerintah? Betul. Bukan sebab Barisan Nasional tuan-tuan. Kan? Pada calon tu tak buat research dulu ke? Itu, kita ada research team kat sini boleh tolong dia. Itu yang persoalan saya tu. Saya mengharapkan untuk pihak Don ni tersebut boleh menjawablah soalan ni juga untuk kita ujar kita bersama-sama. tinggalkan baliklah soalan kepada dia. Kerana kita ni saya ni aktivis mahasiswa. Betul. Kita penganalisa politik bebas. Betul. Saya sokong apa ke, saya buat Undi apa adalah ke, rahsia. undi adalah rahsia. Tapi persoalan saya sebenarnya pada tahun 2019 hingga 2020 ianya merupakan peninggalan Pakatan Harapan sendiri. Yang mana pada 2018 sendiri setiap hari tuan-tuan, setiap hari Ifan, saya tengok berita harian, saya tengok utusan mail, saya tengok baca paper Cosmos, baca paper News Straits Times, Metro dan sebagainya. Hari-hari alasannya sama saja. Akibat peninggalan kerajaan yang lepas. Dia tulis macam tu. Akibat peninggalan kerajaan yang lepas. Dia tidak sebut siapa. Tapi saya percaya itu adalah salah satu usaha untuk mendoktrin, minda mahasiswa, minda rakyat Malaysia. Anak muda terutamanya. Anak muda. Daripada 2019, daripada 2018 lagi, doktrin ini telah dimulakan. Okey, berbalik pada isu sebentar tadi. Kita dah lama rancang, kita yang lalai. Kita je yang lalai sebenarnya. Tapi alhamdulillah sekarang anak muda sudah lebih sedar. Betul, Sudah lebih saya sedar. setuju. Dan kalau macam sebagai anak muda sendiri, kita menganalisa secara general. Awak parti muda ke, parti Barisan Nasional ke, parti DAP sekalipun, kita kalau ada masalah, kita menegur. Kita hujah tentang benda tu supaya buka minda kita. Saya sangat setuju Farid. Hari ni anak muda bukan macam dulu. Betul. Kan? Saya tak kata yang dulu tak pandai lah. Hari ni anak muda akses dia kepada maklumat ni sangat banyak. Betul. Akses kepada berita banyak. Dulu tak tengok berita tuan-tuan, tapi sekarang scroll Twitter ada berita. Scroll TikTok ada awan ni di TikTok. Utusan TV dan sebagainya. Dulu kalau tanya kawan saya pasal perang saudara di Iran sebagai contoh, haram tak tahu. Tapi hari ini tuan-tuan,
Kalau saya tanya apa yang berlaku antara Ukraine dan Rusia sebagai contoh, Semua tahu. hai, lagi tahu daripada saya. Lagi mendalam. Kadang-kadang Maknanya hari ni maklumat ni cukup banyak. cukup laju tuan-tuan. Saya Kadang-kadang pelik. kadang-kadang anak muda lagi tahu lebih laju daripada Malaysia kini. Betul. Ha. Saya pelik macam manalah si Polan yang ceritakan benda separuh masak tadi. Dia tak cerita kawan dia masa Pakatan Harapan buat kerja kerja tak cerdik ini tuan-tuan. Saya minta maaf kadang-kadang terbiasa. Kerja kurang bijak ni tuan-tuan. Dia tak nak cerita. Tapi dia cerita kepada rakyat macam seolah-olah perkara ini ditinggalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional. Perikatan Nasional pun sama teruk je tuan-tuan. Gagal juga. Tapi saya nak kata, mereka sepatutnya they have to be transparent in this matter kan. Yes, yes. Kata muda, politik matang sebagainya. Mana? Kan buat research baru masak tu. Saya kata kita ada tim research, saya boleh hantar tim untuk tolong saudari di sana. Jadi mungkin perlu. boleh saya jawab sedikit tentang pernyataan yang telah dikeluarkan oleh saudari berkenaan. Sebenarnya inilah yang diambil kira oleh Menteri Besar Johor sendiri, yang inilah Dato' Asni lah, untuk cater this issue sebenarnya. Kalau kita perasan, dia inisiatif kita. Ya, inisiatif daripada Barisan Nasional sendiri, sebab iaitu pakej rangsangan ekonomi Ihsan 3.0, yang mana salah satunya yang saya rasa memang hebatlah. Memang hebat sekali ialah RM 1.4 juta untuk pemain industri pelancongan saja. 1.4 juta untuk industri pemain pelancongan saja. Kita nak tolong hidupkan semula industri. Dan yang paling bagusnya tuan-tuan, perkara ini tidak perlu kita nak sign awak ni sebagai ahli BN, awak ni sebagai ahli UMNO. Tidak perlu tuan-tuan. Ini untuk rakyat Johor, negeri keramat ini. Negeri keramat di tanah Melayu ini tuan-tuan. Untung jadi bangsa Johor ni. Betul. Okey, jadi boleh beralih kepada poin yang kedua daripada saudari berkenaan, ialah tentang kadar pengangguran semakin meningkat. Betul. Iaitu nak memberitahu bahawa rakyat Johor ni hilang kerja lah, yang bekerja di Singapura dan sebagainya. Dan disebabkan itulah Menteri Besar Johor juga telah mengeluarkan pakej rangsangan ekonomi Ihsan 3.0 ni sebenarnya. Antaranya ialah penangguhan bayaran lesen penjaja. Jadi pada time COVID tuan-tuan, orang nak buka bisnes baru pun takut-takut. Jadi mereka memilih untuk menjaja di tepi jalan. Menjual goreng pisang, menjual kek, apa yang mereka pandai. Kalau kita belajar accounting, takkan kita nak buka accounting firm dekat tepi jalan tuan-tuan? Tidak tuan-tuan. Jadi mereka memilih untuk buat apa yang mereka boleh buat. Kalau saya boleh buat kek, walaupun saya ni pilot, ada contoh dekat Subang Jaya, dekat SS11, jual mi kari je. Jual mi kari. Ex-pilot diberhenti, dicutikan lah. Sebenarnya dia dicutikan daripada airline lah. Dan sekarang jual mi kari. Sampai sekarang kedainya buka. Jadi apa rasanya? Sedap. Saya duduk Subang Jaya memang hari-hari saya rasa kedai dia. Kita kena cuba. Kena cuba. Jadi yang kedua yang saya boleh highlightkan ialah pengurangan penangguhan sebenarnya. Sewaan bulanan untuk penyewa premis. Jadi pakej rangsangan ekonomi ini sebenarnya Menteri Besar Johor sebenarnya dah nampak dah lihat dah berikan kepada anak muda, dah berikan kepada semua masyarakat Johor daripada 2021 lagi. Tapi baru tahun ni nak dipersalahkan. Nak burukkanlah sebenarnya, nak burukkan Barisan Nasional. Dan poin yang terakhir daripada saudari Amira lah, saudari tersebut, ialah kadar kematian bunuh diri tertinggi, yang boleh katakan macam itulah. Katanya nilainya tinggi di negeri Johor, meningkat. Jadi tuan-tuan, untuk menjawab persoalan ni tuan-tuan, Menteri Besar Johor sendiri tuan-tuan, yang daripada blok Barisan Nasional, telah membuat satu poin dalam pakej rangsangan ekonomi Johor Ihsan, iaitu dengan menyediakan peruntukan 1 juta kepada Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Boleh lihat. 1 juta tuan-tuan, bukan sikit tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Bagi mengadakan klinik kaunseling, webinar psikologi dan kaunseling serta ujian psikologi secara dalam talian. Menteri Besar dah bantu sebenarnya. Barisan Nasional sebenarnya dah bantu dan melihat isu ini daripada dulu lagi. Daripada 2021, daripada apa yang diperkatakan oleh saudari lah sebenarnya kan. Jadi
Cuma mungkinlah, saya anggaplah, mungkin perkara ini ataupun pengkecewaan rangsangan ini beliau tidak dapatlah dekat WhatsApp beliau ke, dekat laman sesawang beliau ke. Betul lah. Saya rasa dia punya Safari ataupun Google Chrome tu mungkin Kena block. update lagi lah. Kena update. Mungkin dia pakai iPhone 3G. Mungkin. Tapi itulah apa yang saya nak sampaikan sebenarnya sebagai aktivis mahasiswa, untuk menjadi ahli politik, jadilah ahli politik. Nak menjadi ustaz, jadilah ustaz. Nak mengeluarkan hukum seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin ke apa, haram ke apa dan sebagainya, keluarkanlah. Tak ada masalah. Tapi ingat tuan-tuan, apa yang tuan-tuan lakukan pada hari ini akan menentukan masa depan anak-anak tuan-tuan 10 tahun akan datang. Baik. Apa yang tuan-tuan perkatakan hari ini akan menjamin masa depan anak-anak tuan-tuan 20 tahun akan datang. Bukan untuk kemenangan PRN kepada kali ini. Betul. Fitnah boleh dikeluarkan serta-merta, dalil boleh dikeluarkan semata-mata untuk kemenangan yang mana ia tidak kekal lama. Kerana yang maha berkuasa ialah yang di atas sana. Jadi dalam menjadi sebuah organisasi politik, menjadi seorang ahli politik, kita sentiasa kena ingat yang mana setiap perkara walaupun kita bercakap ya ataupun tidak sahaja memberi impact yang besar kepada masa depan negara. Lihatlah apa yang berlaku jika dengan penangguhan GST. Lihatlah apa yang berlaku dengan penangguhan yang latihan tu, Kem Bina Negara nama dia. BTN. BTN, PLKN. PLKN dan sebagainya. Lihatlah anak muda zaman sekarang. Ada yang boleh saya katakan kurang pendedahan terhadap apa yang berlaku di negara kita sekarang ini. Betul. Balik pada Ifan. Saya setuju dengan apa yang Farid katakan. Tuan-tuan, kita berada di penghujung rancangan sesi sembang kopi kita pada malam ini. Betul apa yang Farid katakan, apa yang kita bincangkan, 4 isu ini antara the main highlight untuk hari ini tuan-tuan. Jadi saya ingin berpesan, saya ambil kesempatan untuk berpesan kepada tuan-tuan, puan-puan di luar sana, rakan-rakan, sahabat-sahabat belia yang bersama dengan saya, tolonglah, terutama di rakyat negeri Johor yang akan turun mengundi pada 12 Mac 2022 nanti, undilah demi kestabilan masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Tuan-tuan, tolak katak politik. Katak politik inilah punca kenapa dan mengapa hari ini pilihan raya negeri ini terpaksa kita awalkan. Betul. Mereka inilah punca segala masalah dalam negara ini, tuan-tuan. Mereka ini yang merugikan duit rakyat yang sepatutnya diutamakan kepada pembangunan. Akhirnya kita terpaksa buat pilihan raya yang sia-sia. Ada satu blok dulu, tuan-tuan, dia pernah buat pilihan raya kecil untuk bagi presiden dia naik jadi ahli parlimen. Dan ada lagi satu pula, dah menang atas tiket parti lain, melompat masuk parti lain, tikam parti yang lama macam tak ada apa-apa. Tuan-tuan, jaga-jaga dengan orang macam ni. Dan ada satu lagi kumpulan, tuan-tuan, bawa nama anak muda, perangai lagi teruk daripada orang tua. Ini lagi kena tolak, tuan-tuan. Tuan-tuan, masa depan anak-anak cucu bangsa Johor terletak di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Adik-adik belia saya, pengundi 18 tahun ke atas yang baru bertatih dan nak kenal politik, yang akan mengundi 12 hari bulan nanti, ingatlah pangkah anda pada kertas undi itu akan menentukan sama ada Johor ini kekal hebat di dalam negara kita atau kekal malap di Malaysia. Anda yang akan tentukan. Jadi, saya tak nak bercakap panjang lagi. Farid, kita Boleh. pun dah nak menjelang 12 malam. 12 malam dah. Saya buat rancangan ni 26 hari bulan. Saya tak nak buat 2 hari. Selalu orang buat lawak masuk tandas hari ni keluar tahun depan. Saya buat lain sikit lah. Betul dah tu. Jadi apa-apa pun, selamat malam warga Johor Darul Takzim. Malam ni tidur lena. Berapa kosong tadi saya tengok setakat 2 kosong je. Jadi insya-Allah kita tidur lena dan semoga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Jumpa lagi dalam sesi Sembang Kopi seterusnya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, kopi.